Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan mengajar mengenai Sains Tahun 2, Unit 6 yang berkaitan dengan terang dan gelap. Jadi, cikgu nak kamu semua buka buku teks dan juga buku aktiviti. Kita buka dulu buku teks pada muka surat 64. Okey murid-murid, hari ini kita akan pergi ke topik yang baru iaitu terang dan gelap. Tapi sebelum itu, cikgu nak terangkan serba ringkas mengenai pembelajaran kita minggu lepas. Kalau murid-murid masih ingat, kita ada belajar mengenai sumber cahaya. Seperti yang murid-murid tahu, sumber cahaya ini memang sangat penting dalam kehidupan kita dan cahaya ini kita boleh perolehi daripada pelbagai sumber seperti matahari, lampu dan juga api. Kalau daripada cahaya matahari, dia menjadi sumber utama dan sumber daripada tersebut dia bersifat semula jadi. Manakala cahaya lampu pula diperolehi daripada lampu jalan, lampu kereta dan juga lampu rumah. Manakala daripada cahaya api pula diperolehi daripada nyalaan lilin, pelita dan juga obor. Oleh itu, hari ini kita akan berbincang mengenai apa perbezaan di antara terang dan juga gelap berdasarkan kepada buku aktiviti. Okey, hari ini kita akan lihat yang apa perbezaan di antara kedua-dua dan kita boleh melakukan aktiviti bersama-sama. Okey, seterusnya pula kita akan pergi ke buku aktiviti. Cikgu nak kamu semua buka muka surat 39. Cikgu ulang, buka buku aktiviti muka surat 39. Jadi, jom kita buat sama-sama. Soalan dia adalah bagaimana keadaan terang dan gelap. Jadi sebelum kita nak mulakan ni, cikgu nak kamu semua tulis tarikh dekat ruangan yang disediakan, tarikh hari ini. Okey. Jadi dekat sini kita akan nampak ada dua situasi iaitu menulis dan juga bermain tanglong. Jadi kita pergi ke yang pertama iaitu menulis. Tulisan akan lebih cantik apabila ditulis dalam keadaan ... berbanding dalam keadaan gelap. Jadi cikgu nak kamu cuba lihat menggunakan kaedah pemerhatian di antara tulisan pada keadaan gelap dan juga keadaan terang, yang mana lebih cantik. Cuba kamu perhatikan betul-betul. Kalau menulis pada waktu gelap, kita nampak berdasarkan dalam gambar ini, tulisan murid tersebut nampak tidak berapa cantik. Tetapi apabila dia tulis dalam keadaan yang terang, iaitu ada lampu, tulisan dia nampak lebih lawa. Jadi, dekat sini jawapan dia adalah tulisan akan lebih cantik apabila ditulis dalam keadaan apa? Dalam keadaan terang berbanding dalam keadaan gelap. Okey, seterusnya pula kita lihat pada gambar yang kedua iaitu bermain tanglong. Dalam situasi tersebut, seorang murid lelaki ataupun seorang budak lelaki sedang bermain tanglong. Jadi, kita akan lihat soalan ni adalah tanglong akan lebih menarik dalam keadaan ... berbanding dalam keadaan terang. Cuba murid-murid lakukan pemerhatian atau cuba murid-murid tengok berdasarkan gambar tersebut, tanglong yang mana lebih lawa ataupun lebih menarik pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Jadi tanglong yang mana lebih menarik? Maknanya tanglong pada waktu malam lebih menarik. Jadi jawapan kat sini kita lihat tanglong akan lebih menarik dalam keadaan gelap berbanding dalam keadaan terang. Jadi murid-murid tulis kat situ jawapan dia adalah gelap. Seterusnya, murid-murid cuba buka muka surat 40 pula. Kita lihat terang dan gelap. Okey, terlebih dahulu cikgu nak kamu tulis tarikh hari ini dekat ruangan yang disediakan. Jadi jom kita baca soalan sama-sama. Nyatakan perbezaan yang berlaku dalam keadaan gelap dan terang berikut. Dekat sini ada 1, 2, 3 situasi. Jadi kita lihat situasi pertama. Seorang murid lelaki sedang membaca buku. Jadi kita lihat kalau dia membaca buku dalam keadaan gelap, dia sukar membaca. Tetapi cuba tengok dalam gambar ni, bila dia membaca buku dalam keadaan terang, muka budak tu suka tak bila dia baca dalam terang? Nampak okey tak berbanding dia baca dalam keadaan gelap? Kalau baca dalam keadaan terang, dia mudah membaca. Jadi tulis kat situ terang. Cuba tengok contoh cikgu punya jawapan, mudah membaca. Okey, kita pergi ke situasi kedua iaitu sekumpulan pelajar lelaki sedang berlari.
Okey, cuba lihat. Masa dalam keadaan gelap dan juga keadaan yang terang. Bila dalam keadaan yang terang, murid-murid ini dia boleh mudah berlari. Nampak tak dia berlari dalam gambar ni? Tak ada masalah kan, dia boleh berlari kan? Tetapi bila dalam keadaan gelap, apa yang jadi? Berdasarkan gambar kita lihat. Dalam gambar tersebut ada murid yang jatuh. Jadi tulis kat sini gelap, sukar berlari. Seterusnya pula kita lihat situasi yang ketiga. Dalam situasi tersebut terdapat seorang pelajar lelaki ataupun seorang budak lelaki sedang tidur. Jadi dalam keadaan gelap dan juga dalam keadaan yang siang dan malam. Nampak kan? Ada bulan, ada juga matahari. Gelap dan terang. Jadi untuk gambar pertama, cuba lihat budak tu tidur. Dia nampak nyenyak tak tidur? Nampak kan? Dia nampak tak ada masalah, dia nampak nyenyak. Jadi, apa yang dapat kamu simpulkan berdasar yang kamu lihat? Dalam keadaan yang gelap, murid ni macam mana? Dalam keadaan gelap, cuba tengok jawapan cikgu. Mudah tidur. Manakala dalam keadaan yang terang, sukar tidur. Setelah cikgu dah terangkan, jadi cikgu nak kamu cuba buat latihan muka surat 38 dekat buku aktiviti juga. Cikgu ulang muka surat 38. Terlebih dahulu cikgu nak kamu tulis tarikh hari ini dan cikgu nak kamu faham dulu apa yang perlu kamu buat. Jadi kita akan bincang dulu apa yang perlu kamu lakukan. Selepas itu kamu cuba buat sendiri. Jadi kita lihat, saya uji bandingkan lakaran bunga raya, alat dan bahan, sekuntum bunga raya, penutup mata dan juga pensel. Kamu tahu tak sekuntum bunga raya yang mana ni? Jadi cikgu cuba tunjuk gambar dulu dekat kamu. Cuba kamu lihat dulu gambar ni. Okey, setelah kamu lihat gambar tersebut, iaitu bunga raya yang cikgu tunjuk, cuba kamu baca soalan ini sama-sama. Langkah-langkah. Langkah pertama, lakarkan sekuntum bunga raya pada petak A. Kedua, tutup mata dan lakarkan sekuntum bunga raya pada petak B. Okey, dekat sini kata kunci dia adalah lakarkan. Lakarkan ini adalah melukis. Jadi cikgu nak kamu melukis bunga raya yang cikgu tunjuk tadi, gambar tersebut. Dalam dekat bahagian dua dah, dekat bahagian bawah ni ada petak A dan juga petak B. Petak A, kamu perlu lukis bunga raya yang kamu lihat tadi. Selepas kamu dah siap, kamu lukis pula petak dekat bahagian petak B, tapi dalam keadaan tutup mata. Sebab tengok dalam dia punya langkah-langkah. Yang kedua dia suruh tutup mata dan lakarkan dekat petak B. Jadi cuba kamu lukis dulu dalam keadaan mata yang tertutup di bahagian B. Setelah kamu lihat, cuba kamu nilaikan perbezaan di antara petak A dan juga petak B. Apa yang kamu lihat berdasarkan pemerhatian kamu? Yang mana hasilnya lebih menarik dan yang mana hasilnya lebih sempurna di antara petak A dan juga petak B? Setelah itu, kamu cuba jawab soalan dekat bahagian bawah. Soalan dekat bahagian bawah ni, dia ada 3 soalan, iaitu jawab soalan berikut berdasarkan lakaran di atas, iaitu berdasarkan lukisan kamu. Pertama adalah gambar bunga raya boleh dilakar dengan ... dalam keadaan terang kerana adanya cahaya. Di sini dapat disimpulkan bahawa gambar bunga raya ini dia boleh dilakar dengan apa jawapan dia. Yang tadi kita dah bincang-bincang ni, apa yang berdasarkan kamu faham apa jawapannya, kamu cuba tulis. Kemudian soalan kedua pula, gambar bunga raya tidak dapat dilakar dengan sempurna dalam keadaan macam mana tu? Kenapa gambar bunga raya ini tidak dapat dihasilkan dengan sempurna? Cuba kamu tulis jawapan kamu. Dan ketiga, hasil lakaran bunga raya pada kotak ... lebih baik daripada hasil lakaran pada kotak ... Jadi setelah kamu dah melukis pada petak A dan juga petak B, kamu cuba lihat yang mana hasilnya lebih baik. Setelah itu kamu jawab soalan yang nombor 3.